Saya baru sampai pada Alustaq naik motor. Jadi saya dipahamkan lepas ni ada seorang lagi berceramah. Dia sampai, saya berhenti. Kalau tak sampai pun saya berhenti juga. Saya nak balik Alustaq. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dalam lebih kurang berbaki separuh masa kedua dalam pilihan raya negeri, peringkat negeri Kedah ini. Masing-masing Perikatan Nasional dan parti yang bertanding yang lain termasuk Pakatan Harapan dan BN juga bertanding. Ada lagi ke BN kot Kedah ni? Rasa tak ada lah kot. UMNO ni rasa tak ada lah. Hari tu mereka menang 2 kursi DUN. Tu pilihan raya ke-14 tu. Tu pilihan raya yang bertembung 3 penjuru, 4 penjuru. Mereka menang 2. Di Sungai Tiang 1, Datuk Suraya. Dan di Kulim, di Banak Baru 1, Datuk Sabrina. Dua-dua perempuan. Di tengah dengan di selatan Kedah. Hak lain semua terterak. Hak lain semua kalah. UMNO lah. Jadi kalau tara bertembung 3-4 penjuru tu pun UMNO kalah. Hanya menang 2 kursi. Saya rasa bila berlaku 1 lawan 1 antara PN, Perikatan Nasional bersama dengan PHBN ni, saya rasa UMNO bungkui Hawaii kot. Bukanlah nak sembang besar, tapi teori atas kertas yang macam tu lah. Ini kerana apa? Kerana orang-orang UMNO sendiri sudah tak percaya kepada UMNO. UMNO sudah tidak lagi menjadi parti trust orang Melayu. UMNO sudah lagi tidak dilihat memperjuangkan Islam. Maka orang-orang UMNO sendiri sudah tak bagi undi kepada UMNO dalam pilihan raya umum 14. Termasuk pilihan raya umum 15. Parlimen baru ni pun UMNO tak ada 1 kursi pun menang di Kedah. Walhal ahli UMNO ni ramai di Kedah. Di setiap bahagian parlimen tu ada ahli UMNO. Termasuklah di parlimen Merebuk ini. Orang hak duk bertanding di Merebuk ini pun, di Tanjung Dawai ini pun tak kurang hebat. Hari-hari masuk suara bang lawan MB Sanusi. Dia kena lawan MB Sanusi supaya dia terus dilihat ada di Tanjung Dawai, di Merebuk ni. Kalau dia tak lawan, orang kata dia tak ada. Jadi berdasarkan perkiraan tu, PRU 14 dulu bertinggal 2 kursi, PRU 15 parlimen pun tak ada terus. Saya rasa PRU 15 DUN ni pun kita bagi, tak payah bagi ada langsung lah. UMNO ni Kedah ni setuju lah. Nah, saya pun, kita pun pesan awal-awal lagi dah kat kawan-kawan UMNO, tak usah masuk petani lah di Kedah ni, buat habis duit dia. Habis duit, penat, buka khemah apa semua. Saya rasa mereka pun terpaksa buat kat pasal mereka dapat kalau upah sikit-sikit. Mereka kata daripada kami tak dapat apa, baik kami buat, kami dapat upah, undi kami undi hampa. Dia kata lagu tu lah. Kita jumpa orang-orang UMNO kot bawah-bawah tu, dia kata lagu tu. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian, apabila UMNO sudah tidak lagi menjadi parti yang dilihat memperjuangkan Melayu, orang UMNO sendiri tak percaya kepada pimpinan UMNO yang ada hari ini untuk mempertahankan Islam, maka ahli-ahli UMNO telah beralih sokongan kepada Perikatan Nasional yang ada dalamnya PAS, Bersatu dan Gerakan. Maka yang parti yang utama di Kedah ni yang dilihat nak menyaingi Perikatan Nasional ni ialah PH, Pakatan Harapan. Baik. Kita nak tanya malam ni 4 soalan kepada Pakatan Harapan. Kita tak tanya ada UMNO ni, pasal UMNO ni saya anggap ataupun kita anggap dia tak ada lah nak. Boleh macam tu tuan-tuan? Kita kata dia tak ada lah di Kedah ni. Boleh. Parti dia tu tak ada. Orang dia ada, tapi orang dia akan undi PN, akan undi kita. 4 soalan. Soalan yang pertama, habis 4 soalan ni saya pun habis, mengucap saya balik lah. Ceramah seterusnya sampai tak sampai pun saya balik Bang Min lah. Kalau tak ada lagi bagi Bang Min lah ceramah, ataupun Ustaz Dayak sambung pula khutbah kedua. Soalan yang pertama, pasal apa yang hampa duk pulun siang malam, pagi petang nak ambil alih kerajaan negeri Kedah ni? Pasal apa? Soalan kedua, tang mana yang tak kena
sepanjang 3 tahun pentadbiran Menteri Besar Sanusi, Datuk Seri Sanusi ni, tak mana yang tak kena yang kita buat, yang menyebabkan hampa membuat keputusan ataupun bertekad untuk nak ambil alih kerajaan negeri Kedah. Bila nak ambil alih kerajaan negeri, rakyat dan pengundi akan tengok apa tawaran, apa track record, apa pencapaian yang hampa biasa buat sebelum ni. Sebab PH pernah mentadbir negeri Kedah tahun sebelum 2020, sebelum Datuk Seri Sanusi, sebelum Perikatan Nasional. Apa track record hampa sebelum ni ketika hampa mentadbir negeri Kedah? Satu, apa track record, apa pencapaian yang dibuat oleh PH sekarang ini ketika mentadbir kerajaan persekutuan? Law ni jadi kerajaan. Hak ni helikopter api sana api sini tu, dia guna helikopter kerajaan. Yang hang sakit hati pasal apa? Dia kata tadi dalam soaban keluar tadi dalam laporan media. Baik, pertimbangan yang akan pengundi buat dalam pilihan raya 12 bulan nanti, ketika keluar mengundi, pengundi akan tengok apa tawaran, apa track record, apa pencapaian. Baik, kita pergi satu-satu. Di peringkat negeri Kedah, pergi Kedah dulu. Sebelum ketika kita ambil alih kerajaan negeri Kedah, Datuk Seri Sanusi sebagai MB masuk pejabat pada 17 Mei 2020, angkat sumpah dan masuk pejabat. Saya juga masa itu dilantik sebagai Setiausaha Politik dan bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam pejabat MB dan melihat ataupun bersama dengan beliau membantu mentadbir negeri Kedah. Bila mula-mula mentadbir negeri Kedah, benda yang dibawa mai ke meja MB ini ialah segala hal hutang-hutang dan segala hal laporan-laporan salah laku keuangan yang berlaku di era kerajaan sebelumnya. Sebelum tu PH, sebelum PH UMNO, Menteri Besar yang sama. UMNO PH. Apa dia benda yang melibatkan isu-isu berkaitan kewangan ni yang dah disebut oleh Datuk Seri Menteri Besar sebelum ini ialah kerugian yang ditanggung oleh satu GLC yang besar, iaitu SADA, Syarikat Air Darul Aman. SADA waktu itu menanggung kerugian, rugi sebulan puluh-puluh juta. Puluh juta, bukan puluh ribu, puluh juta sebulan. Kalau kali setahun, kali 12 bulan, jumlahnya banyak. Satu benda yang pelik, kenapa pada waktu itu syarikat tunggal yang menguruskan, memperniagakan hal ehwal bekalan air di Kedah ini, satu ya, iaitu SADA. Satu-satunya syarikat yang meniaga barang, hak orang semua kena pakai barang tu, kenapa syarikat tu rugi? Ni benda tak masuk akal, pelik. Rupa kita duduk kampung, ada satu kedai runcit saja jual ikan, jual beras, jual gula, kopi. Semua orang akan cari kedai runcit tu, barang tu di situ, pasal dia seorang saja jual. Dia jual murah pun orang cari, dia jual mahal pun orang cari. Tiba-tiba kita pergi cari di kedai dia, dia kata minta maaf hari ni kedai tak boleh buka, katuk. Pasal apa? Rugi aku meniaga. Dia meniaga 2-3 tahun dah. Hari tu dia kata tak boleh buka kedai, katuk, rugi. Tak mana masalah dah. Orang tak beli ke? Orang beli. Laku tak? Memang laku lah pasal orang cari benda ni, benda makanan. Maknanya silap tak mana? Silap tak berurus. Mungkin dia jaga kedai, anak-anak dia masuk tak bayar, pakai mik belah lagu tu ya. Mungkin duit tadi dia guna buat benda lain. Dia tak guna untuk ruling modal, pusingan kedai runcit. Berlaku salah tata kelola. Yang duk sebut tata kelola, wewenang tak berurus yang nak dicerakinkan sesedara, semua itu sedang berlaku. Yang lah dia sebut ni, dulu kalaulah kamu nak tegakkan tata kelola, tak berurus yang baik, pasal apa dulu hang tak bertindak, dulu hang tak uruskan negeri Kedah ketika Kedah ditakbir oleh Pakatan Harapan. Ketika itu kamu pun masih berada dalam PKR. Presiden PKR hari ini, dia tak pernah keluar parti, dia tetap dalam PKR waktu itu. Kenapa dia tak boleh mengawal kerajaan negeri Kedah yang ada salah laku itu tadi? SADA yang sepatutnya untung, rugi.
Bila kita semak balik pasal rugi, rupa-rupanya ada benda yang SADA boleh buat, tapi SADA tak buat. SADA swastakan projek itu kepada syarikat lain. SADA ni kerja dia mengurus bekalan air, sedut daripada sungai, pi ke loji, dirawat air tu sampai jadi air bersih, disalurkan kepada paip, masuklah ke rumah kita dan kita pun gunalah air tu. Tu kerja SADA. Proses tu, segala charge perkhidmatan itu kita bayar pada SADA. Memang kita guna air hari-hari, dan orang mati pun guna air. Mati pun guna air. Bukan tekat hidup, hak mati pun guna. Masa mandi jenazah tu guna air kan. SADA rugi. Bila kita cek, dia bagi kontrak untuk uruskan bekalan, projek bekalan air di Langkawi kepada satu syarikat yang namanya Telework. Ada dua syarikat. Telework satu, AUI satu. Dua-dua syarikat ni buat benda yang sama yang SADA buat. Tapi kerana waktu itu mungkin dua syarikat ni ada kaitan dengan Taiko, ada memberi sesuatu pulangan lain kepada siapa-siapa, maka dia pun, lah ni hang ambil, hang urus loji-loji ni. SADA urus rugi, mereka dua tu urus untung. Rupanya keuntungan SADA tu pi kat mereka menyebabkan SADA rugi. Projek potong rumput misalnya, rumput dipotong di loji-loji rawat air tu diswastakan kepada syarikat lain. Apabila MB Datuk Seri Sanusi ambil alih, disemak-semak balik, rupanya kepakaran itu ada pada SADA. Maka tamat kontrak AUI Telework, dan projek potong rumput di loji-loji rawat air yang banyak di Kedah ni, tangki-tangki tu kan ada rumput ke bawah, semak-semak tu, semua tu diberi kepada pekerja-pekerja SADA yang boleh buat part time. Siang ataupun pagi dia pergi baca meter, contohlah kan, hak tukang baca meter ni, baca meter sampai tengah hari. Petang dia buat part time, pergi potong rumput di semua kawasan-kawasan yang perlu SADA jaga, dia potong. Maka kos penjimatan, maka kos operasi dapat dijimatkan, dan SADA hari ni mula mencatat keuntungan kembali. Keuntungan itulah digunakan semula untuk menyelenggara paip-paip yang bocor dan apa-apa isu yang berkaitan dengan air, selain daripada projek, 5 projek baru untuk membina loji rawatan air. Tuan-tuan sekalian, dulu SADA ni rugi. Termasuk juga ada perbelanjaan-perbelanjaan yang tak patut dibelanjakan oleh SADA waktu itu. Contohnya, SADA diarah untuk membayar seorang pegawai lantikan politik di pejabat menteri besar. Gaji dia tu mahal lebih pada orang lain lagi. Siapa kena bayar? SADA kena bayar. Apa kerja dia? Bawa beg. Ada bil tu. Transaksi keuangan tu ada dalam rekod keuangan SADA. Dibayar kepada dia tu sebulan banyak lah. Belah-belah ribu. Kerja dia bawa beg dia. Saya pun mau kalau ada kerja aku tu, tekat bawa beg dia. Tak payah susah-susah. Semua ni dibeban di atas SADA. Maka menyebabkan SADA rugi. Era siapa tu? Era Pakatan Harapan. Kenapa waktu tu kamu tak pergi siasat? Kamu tak pergi selongkak macam mana kamu duk galak selongkak isu-isu yang berlaku lah ni? Waktu itu Menteri Haiz Lewal Sanusi, kena ikut tuan-tuan, Menteri Lewal Sanusi. Had pegang kamera tu kena lah. Ni tanya haduk bawah khemah. Waktu tu dia apa dalam PKR juga. Kenapa waktu tu dia tak selongkak mana ni? Dia tak pergi perbetui. Kalau hang tamu riuh dalam soal pasal sama-sama kawan, hang mainlah turun pergi perbetui. Pasal apa ni baru nak pergi selongkak? Tuan-tuan ni pun satu benda pelik juga. Belum pernah berlaku dalam kerajaan persekutuan ada agensi yang menyiasat, dokumen dia pegang, menteri ambil, menteri dah dekat surat bank. Ni dia dokumen, ni dok siasat satu, ni dokumen dua, ni gambar, ni gambar, ni gambar. Tak biasa berlaku lagi. Saya tak biasa tengok sepanjang umur saya ni. Saya tak biasa tengok hasil ataupun proses siasatan pihak berkuasa didedahkan oleh seorang menteri di khalayak ramai. Bukankah itu mengganggu kerja pegawai-pegawai penyiasat? Saya rasa pegawai-pegawai penyiasat yang duk siasat apa-apa kes ni, yang dia dedah ni, pegawai penyiasat tu stres. Pasal kacau kerja dia. Sekali pegawai penyiasat tu tanya, lah ni siapa nak jadi pegawai? Hang aku. Kalau hang nak jadi pegawai, hang main jadi pegawai, biar aku jadi menteri. Agak je lah kot pegawai tu kata lagu tu lah. Tu ya tuan-tuan.
Pasal dia tu duk buat kerja pegawai. Pegawai yang kena menyiasat, pegawai yang kena pergi duk pegang dokumen apa semua. Dia ambil dokumen pergi dedah satu. Dan dokumen-dokumen dedah tu semua akan tuai kat dia. Kes REE, kes MBI apa, semua tu adalah reka cipta fitnah yang sengaja diwujudkan. Tujuan dia untuk memberi tamparan ataupun memberi persepsi yang negatif kepada Datuk Seri Sanusi. Tak boleh pergi, tembak talut. Baik. Selamat datang Datuk Ali. Tu cerita sadar. Apalagi hamai dekat meja Datuk Seri Menteri Besar, hutang bola sepak. Sampaikan waktu tu Mei, Jun, Julai, 3 bulan KFA tak mampu bayar gaji kepada player pasal duit tak ada. Bola ni dia dapat income daripada mana? Dengan dia main game. Pergi stadium, tuan-tuan beli tiket. Tiket itulah jadi sumber pendapatan kepada pasukan bola sepak. Apalagi pendapatan dia, tajaan-tajaan daripada korporat GLC. Apalagi pendapatan dia, jualan baju jersey, t-shirt, merchandising, barang-barang hak duk jual tu lah. Logo Kedah, topi lah, apa semua tu. Tu pendapatan-pendapatan dia. Dan biasanya persatuan bola sepak ni, terutamanya Kedah, yang pasukan yang ternama, bila dia main game dia menang, ramailah orang pergi tengok, ramai orang beli tiket, maka untunglah. Tapi bila kita ambil alih, KFA, Kedah Football Association ini, 3 bulan tak boleh bayar gaji kepada player, duit tak ada. Yang peliknya, KFA ni ada player, dia ada pay slip, ada setiap player ni ada slip gaji. Badrul Bakhtiar contoh dia kapten waktu tu, ada slip gaji. Dipotong caruman KWSP, potong caruman SOSO. Bila player ni pergi semak kat KWSP, tak potong pun, tak bayar pun kat KWSP. Dalam payslip potong, tapi duit tu tak pergi KWSP. Soalan, duit tu pergi mana? Waktu hang mentadbir. Siapa Presiden KFA waktu tu? Menteri Besar sebelum Datuk Seri Sanusi. Era siapa? Era Pakatan Harapan. Orang yang nak ambil alih Kerajaan Negeri Kedah ni, dulu dia mentadbir dah Kedah teruk dengan segala macam masalah-masalah yang saya sebut tadi, baru 2. Apalagi isu bola sepak ni. Waktu itu Income Tax Matt Ligan, Presiden KFA, dia berkata dah berapa tahun dah KFA ni tak bayar cukai kepada lembaga silam negeri. Banyak lah, saya rasa juta. Saya ingat saya Income Tax pun mai pejabat MB tunjuk ni dia transaksi dia, bukti dia, tarikh sekian, bila tertunggakkan sekian. Soalan dia, yang hang duk kutip duit tiket daripada orang ramai pergi stadium, yang hang jual baju, hang jual macam-macam tajaan-tajaan masuk dekat syarikat bola, dekat bola KFA ni, banyak tuan-tuan. Duit tu pergi mana? Waktu itu era PH, orang yang bertanding DUN, calon-calon PH sekarang ini pun sebahagian dalam kerajaan negeri waktu tu ada jadi exco, ada jadi setiausaha eksekutif, setiausaha kehormat KFA. 2. Yang ketiga, ketika mereka mentadbir juga sebelum ni, era Pakatan Harapan, ini MB Sanusi dah sebut, dia suruh Pudin jawab, tapi Pudin tak jawab-jawab. Ada duit daripada MBI, Menteri Besar Incorporated, anak syarikat kerajaan negeri. Duit keluar daripada MBI, melabur. Jumlah dia 13 juta ringgit. 3 transaksi bank. Bank tu luar negara. Kononnya pelaburan pi. Sampai hari ni 13 juta tu tak patah balik dan tak tahu pi mana. Untung tak ada, modal pun habis. Dicatatkan dalam transaksi laporan keuangan MBI ni, duit tu hilang. 13 juta tu pi mana? MB pernah sebut dalam Dewan Undangan Negeri Kedah. MB pernah sebut ulang di luar DUN dalam sidang media. Dan disebut pula baru ni di salah satu ceramah dia, banyaklah ceramah Datuk Seri MB Sanusi ni, dan dia minta pemimpin PH jawab. Sampai hari ni mereka tak jawab. Duit tu pergi mana? 13 juta ni tuan-tuan bukan sikit. Ada 2-3 benda, 2-3 perkara ni yang melibatkan transaksi keuangan yang diragui dan ada yang hilang. Waktu itu kenapa kamu yang menjadi pemimpin parti kamu PKR
yang adanya parti amanah PAN ni, waktu tu pasal faham tak pi siasat, tak pi betul. Kalau betul kamu serius nak mentadbir negeri dengan tata kelola, dengan tadbir urus, dengan wewenang yang nak dicerakinkan apa semua tu. Waktu itu juga kutipan hasil negeri sikit. Bila kita ambil alih, kutipan hasil negeri semakin meningkat. Bila kita ambil alih, kita urus segala transaksi-transaksi keuangan tu secara terang, tak ada hak bawah meja. Kita selamatkan hutang bola sepak tadi, KFA. Menteri Besar Datuk Seri Susi carilah sumber-sumber keuangan, tajaan-tajaan baru, orang yakin dengan dia sebagai presiden yang baru bola sepak, maka orang pun bagi sedikit sumbangan, tajaan-tajaan masuk. Player Kedah kita pun main dengan baik. Waktu tu Barul Bakhtiar masih bersama dengan kita sebelum berhijrah ke Sabah. Akhirnya selesai hutang bola sepak dan gaji boleh bayar kepada player. Buktinya apa? Badrul Bakhtiar respect kepada Datuk Seri MB. Sekarang dia jadi calon Perikatan Nasional di Gurun. Kalau dia tak hormat ataupun dia tak setuju dengan apa yang dibuat ditadbir oleh MB sebagai Presiden KFA bola waktu tu, dia pun tak minat nak balik Kedah balik. Dia pun tak minat nak bertanding calon pilihan raya Perikatan Nasional. Atau boleh tanya dia. Sadar yang rugi tadi, kita ambil alih. Kita selesaikan isu-isu tadi. Dipanggil Datuk Azmi, almarhum Azmi Din, CEO yang Sadar yang pertama, mai balik, tolong baiki balik. Akhirnya Sadar mencatat keuntungan hari ini. Hutang kita dengan kerajaan persekutuan yang berjumlah tak silap saya 2 bilion, melibatkan projek bekalan ayak. Apabila kita ambil alih, kita lakukan perbincangan dan dipermudahkan proses penyerahan aset-aset kerajaan negeri berkaitan dengan ayak diserahkan kepada pengurusan aset air berhad di bawah persekutuan, bawah Kementerian Ayak. Dipanggil migrasi aset. Maka hutang yang banyak itu dapat dikurangkan. Di proses itu di zaman kita mentadbir kerajaan negeri Kedah. Tu cerita kerajaan negeri. Maknanya hampa sebagai Pakatan Harapan, parti yang kononnya nak ambil alih kerajaan negeri Kedah, track rekod hampa sebelum ini ketika hampa jadi kerajaan negeri Kedah, track rekod yang sangat tak baik, yang buruk, yang melibatkan salah laku, salah tata kelola, salah tadbir urus. Jangan mimpi nak ambil alih semula kerajaan negeri Kedah dalam pilihan 12 bulan ini. Setuju? Rakyat tak percaya dah. Bukan takat rakyat, pegawai-pegawai kerajaan pun tak percaya dah kat hampa. Sebab semua benda-benda tadi dibawa mai oleh pegawai-pegawai KCS, pegawai kerajaan negeri. Mereka bawa mai, ni dia masalah orang dulu. Kita pun selesaikan satu-satu. Mereka lihat prestasi kerja kita. Mereka tengok cara kita bekerja. Mereka tengok kita memisahkan parti politik dengan kerajaan. Program-program parti, hal ehwal parti politik, MB bertegas, jangan masuk campur dengan program kerajaan. Kerajaan-kerajaan, parti-parti. Ni cara kita takbir negeri. Bila bubar Dewan Undangan Negeri, Menteri Besar dan Exco semua serah kereta semula. Serah kereta rasmi kepada setiausaha kerajaan. Sebab apa? Ni waktu bertanding, kempen pilihan raya, guna aset sendiri. Guna bahan yang parti ada. Guna kereta peribadi. Duit kita semua ni. Kita tak guna aset kerajaan. Tak guna pun premis kerajaan untuk kempen parti politik. Jauh sekali lah kalau nak guna helikopter tu. Kita tunjuk contoh, kita mentadbir dengan baik. Pegawai-pegawai kerajaan negeri menilai. Inilah dia orang, pada pandangan mereka, yang betul-betul boleh mentadbir, yang boleh memisahkan urusan parti politik dengan urusan kerajaan negeri. Tak salah guna kuasa. PMX, minggu lepas, saya baca laporan media, dia kata, dalam laporan tu dia tak bunyi suara lah, tapi saya buat bagi bunyi suara supaya tuan-tuan mudah faham. Saya akan pastikan menteri-menteri di bawah saya tidak salah guna kuasa. Kalau ada yang salah guna kuasa, saya akan pecat serta-merta. Cuma hak tu dia tak sebut, saya ulang, dia tak sebut itu. Dia kata kalau ada menteri di bawah dia yang salah guna kuasa sepanjang tempoh kempen pilihan raya, dia akan pecat. Ditegaskan pula kenyataan itu oleh menteri yang jaga internet daripada parti yang sama, PKR. Dia kata Datuk Seri Anwar komited untuk tidak salah guna kuasa, tak akan guna aset kerajaan sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Dia kata tu minggu lepas, minggu ni guna helikopter lah. Tu
Tulis kat situ JPM, Jabatan Perdana Menteri. Wartawan tanya, ada orang tikai dalam sahabat Datuk Seri naik helikopter kerajaan. Dia jawab apa? Saya Perdana Menteri, saya nak guna aset kerajaan. Hang nak sakit hati pasal apa? Ni kerajaan kami. Kan? Ni kerajaan kami. Ikut suka hati kami ya. Ni kerajaan, bukannya rumah, bukannya kereta hang. Kerajaan ni rakyat. Bila sebut kerajaan, ada yang Pertuan Agong, ada kerajaan Perdana Menteri, kabinet, ada Dewan Negara, Dewan Rakyat, ada rakyat di bawah, ada tanah. Tu lengkap sebagai sebuah kerajaan. Kalau kerajaan ada Perdana Menteri saja, rakyat tak ada, tu kerajaan Menteri Pasola. Kalau hang rasa hang jadi kerajaan, hang seorang saja yang patut ada Perdana Menteri, orang lain tak ada, tu hang tu Perdana Menteri Pasola. Bolehlah duduk bawah pokok apa semua tu boleh. Nak cari duduk tak mana, teropong tengok duduk tak mana kan. Berapa minit ni? 2 minit. Allah baru nak bahagia. Baik. Kerajaan Persekutuan yang dah hari ni pun tak ada track record. Tak ada apa pencapaian yang boleh dipersembah kepada rakyat untuk rakyat pilih dia sebagai kerajaan. Di Kedah. Saya sebut tadi, dia kata salah guna kuasa, dia pecat. Hari ini dia salah guna kuasa. Beranikah dia memecat dirinya sendiri? Terang-terang naik helikopter, kerajaan punya, duit minyak, kerajaan bayar, kerajaan ambil duit mana? Cukai. Cukai daripada siapa? Rakyat. Guna untuk apa? Kalau guna untuk urusan rasmi kerajaan, tak apa. Ni guna untuk kempen parti politik. Kempen pilihan raya yang bertanilah atas padang yang sama rata. Kita pakai baju parti kita, dia pakai baju parti dia. Kita guna aset parti kita, dia guna aset parti dia. Hang bercakaplah, bersyarahlah. Idea lawan idea. Hujah lawan hujah. Hang guna kuasa, guna aset kerajaan. Hang guna kuasa untuk mencengkam lawan politik. Mengarahkan SPRM untuk siasat ni. Mengarahkan polis untuk tangkap MB Sanusi pukul 3 pagi. Masa pidakwa di mahkamah pukul 9 pagi. Tanya mana ada kertas pertuduhan. Kertas pertuduhan pun tak siap lagi waktu tu. Dakwa dulu baru fikir nak buat kertas pertuduhan. Menteri-menteri di bawah dia tak faham portfolio. Menteri Pelancongan piduk jaga KLIA, piduk jaga Jabatan Immigration. Tanya sebab apa Datuk pergi masuk KLIA tu buat kecoh-kecoh. Saya nak pergi tengok Jabatan Immigration, ada rasuah. Rasuah bawah SPRM, bukan bawah Menteri Pelancongan. Immigration tahan seorang pelancong Cina nak masuk kerana dokumen tak lengkap. Dia pergi marah Jabatan Immigration tu, akhirnya pelancong Cina tu lepas. KLIA bawah siapa? Kementerian Pengangkutan. Anthony Loke menteri dia. Bila tanya ada kes rasuah, baik disiasat. Laporan tu diserah kepada SPRM. Tanya pula SPRM, ada kes tak? SPRM kata tak ada kes rasuah pun berlaku dalam kes insiden kekecohan KLIA. Maknanya hang reka cerita, cipta. Bahasa eloknya hang reka cerita. Bahasa senang sembang orang kampung, hang bohong. Tu ya tuan-tuan. Kencing. Menteri hak patut jaga polis, hak kena fikir tentang penambahbaikan kuartus-kuartus polis lah, apa semua macam-macam isu lah di kalangan tak diurus yang kena ditambah baik. Menteri hak patut jaga polis piduk sibuk jaga Sanusi. Hari-hari cakap pasal Sanusi. Ni waktu kempen pilihan raya ni semua banyak menteri main Kedah. Kalau tuan-tuan pergi Putrajaya tu boleh jadi tak ada siapa, tinggal gad dengan pegawai duk jaga dalam jabat ya. Pakat main turun di Kedah habis. Helikopter pun pakat main sini semua. Kira kalau hampa pakat main sini lah ni, kita tukar lah. Ibu negara tu tak payah buat di Putrajaya lah. Tukar ibu negara Malaysia ni buat di Kedah. Setuju tak? Menteri besar dah Kedah ni kita angkat jadi Perdana Menteri lah. Pasal dia main semua tak main. Tu bahasa melawak lah. Sekali orang ambil video ni, orang kat, orang kata tengok ahli parlimen ustaz tak faham. Kan tak faham, nak melawak pun tak boleh. Hang koyak teruk sangat ni, angkat tangan pun koyak lah. Nak melawak lagi tak boleh. Menteri hak jaga internet piduk sibuk jaga polis. Dia cakap dalam TikTok, siapa-siapa cakap pasal 3R, saya akan arah polis pergi tangkap dia dekat rumah. Hang tu jaga internet cik oi, bukan hang jaga polis.
Tuan-tuan sekalian, ni semua kecelaruan yang berlaku dalam pentadbiran di peringkat kerajaan persekutuan. Mereka tak tahu petak benang, mereka tak mana, beduk rendah masuk petak benang orang ikut dan. Tara hang takbir kerajaan persekutuan 8 bulan, hang tak tahu ketahuan petak hang tak mana. Hang nak ambil kerajaan negeri Kedah. Boleh bagi ke? Boleh bagi ke? Tak boleh hai. Kami tak bagi kat hang. Kami duduk bawa elok dah. Soalan kedua tadi. Pengurusi dah bagi warning tadi. Soalan ketiga. Masa cukup dah? Oh, masa cukup. Masa cukup habis lah. Saya nak berdarah terus dengan soalan keempat. Soalan keempat ni tuan tak jawab. Kalau nak milih kerajaan negeri Kedah ni, boleh. Cuma kami nak tanya, siapa calon menteri besar hang? Calon menteri besar hang ni siapa dia? Setakat kita duk tengok, dia kena ketua parti lah. Ketua parti Pakatan Harapan, kawan hak kalah dia pokok senar 30,000 tu, bos. Lah dia bertanding Dun Alok Mengkudu bawah Parlimen Ustaz. Ketua parti Barisan Nasional, hak kalah di Padang Terap 11,000. Dua-dua tu rakyat dah tolak dari pilihan raya. Siapa nak jadi menteri besar apa? Calon apa siapa dia? Adalah seorang lagi tu dia biasa rasmi kepala paik apa semua tu. Salih tupak dia. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita tawarkan di bawah Perikatan Nasional ni, kita menawarkan Kedah yang lebih baik daripada yang apa ada hari ni. Hari ni dah baik dah. Dah naik dah. Saya tak dan sebut. Poin yang ketiga, soalan ketiga tu apa pencapaian-pencapaian kita. Kerana referee dah bagi kad merah. Tapi dia tak tiup WC tak ada. Jadi, kalau kita banding dengan mudah, saya sebut tadi tu contoh-contoh mudah ya. Kita banding hak tu saja pun, kita dapati apa yang kita dah buat hari ini jauh lebih baik, jauh ada hala tuju, jauh mempunyai masa depan yang jelas berbanding apa yang kamu sedang mentadbir persekutuan, berbanding rekod kamu mentadbir negeri Kedah sebelum daripada ini. Kami ada tokoh, kami ada gagasan, kami ada misi-misi yang jelas, kami ada pemimpin yang berani, dan kami tak ada pemimpin macam hampa yang hanya fikir pasal perut, pasal diri, pasal Perdana Menteri saja. Tuan-tuan sekalian, pergi market beli ikan, kita mengundi, gulai temenung sedap dimakan. Kita mengundi bulan 8. Negeri Kedah kita pertahan. Genang perang dah berbunyi. Panglima kita gagah berani. Bulan 8 kita pangkah undi. Menteri besar kita kekal Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan takbir. Sekian saya serah pada pengurusi. Dan saya minta izin balik awal.